Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan tunjukkan pencarian menggunakan Scopus. Okay, buka portal universiti masing-masing. Saya Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, letak cari Scopus. Daripada paparan library Scopus, kita klik Scopus akan membawa kita ke Scopus punya articles punya journal. Okay, di sini bila kita dah masuk di sini, kita klik advanced search. Oh, saya minta maaf, saya dah buka advanced search ni. Saya buat semula Scopus. Okay, ni adalah asal paparan Scopus. So, bila kita jumpa paparan Scopus ni, kita klik Advanced Document Search. Okay, bila kita klik Advanced Document Search, dia akan jadi seperti ini. Advanced Search. Okay, dan ada ruangan Query, Enter Query String. Okay, pada Enter Query String, typekan huruf T. Okay, untuk cari string, ada string title apps ni, title dan abstract, title apps key, title, abstract dan keywords. Jadi, Scopus akan cari artikel based on title, apps dan keywords. Okay, klik yang ini. Okay, kemudian akan tertera paparan title, apps key dan juga kurungan. Okay, sila jangan sekali-kali padam kurungan ni. Ini adalah untuk medan pencarian. Okay, katakanlah kita nak cari satu tajuk, katakanlah membaca. Oh, in English, reading. Ataupun kita nak share teaching lah. Teaching science katakan. Okay, so kita cari and then click search. Kemudian bila kita klik search, nampak beratus ribu dokumen yang keluar. So sepatutnya tidak menjadi masalah untuk kita mencari bahan rujukan. Di sini bila saya gunakan keyword teaching science, dia akan keluar 89,719 document results. So ini adalah umum lagi kan, terlalu banyak. Kita pun nak kena pilih satu-satu. Ada berapa ribu muka surat ni kita tak larat nak cari. So untuk kita kembali balik kepada paparan carian asal tadi, kita tak boleh klik back ni. Jangan sekali-kali klik back, nanti dokumen ni dia hilang ataupun dia akan kita tak tahulah sama ada pencarian seterusnya adalah based on pengkalan data yang dah bagi ni, based on bilangan 89,000 something dokumen atau tidak. Jadi langkah yang tepat dan betul adalah klik button edit di bawah ni dan dia akan membawa semula ke paparan advanced search yang awal tadi. So, untuk mencari di dalam Scopus, sepatutnya kita kena guna tanda pengikat kata. Okay. Tanda pengikat kata begini sepatutnya. Teaching science. So, tadi kita ada 89,000. Sekarang kita cuba kita lihat apakah yang akan berlaku sekiranya saya tambahkan tanda pembuka kata dan penutup kata. Kita nak tengok adakah Scopus kecilkan pencarian. Nampak? Daripada 89,000, sebenarnya dia dah cari satu pangkalan data di dalam Scopus ni. Bila kita letakkan lebih spesifik dengan tanda boolean connectors itu, dia akan terus kecilkan pencarian kepada 1726. Kalau tuan-tuan larat nak baca, bacalah 1726. Saya tak larat. So, saya kecilkan lagi pencarian. Okay, macam mana nak kecilkan? Tak boleh
tanda back, kita perlu klik edit. Okay, sekali lagi kita klik edit dan dia akan membawa kembali ke paparan asal pencarian kita. So katakanlah kita nak teaching science and ni mesti huruf besar. And katalah primary, kita nak kata primary school. Primary school. Kita tutup balik. Ingat jangan padam tanda pembuka dan penutup kata. Kita search daripada 1000 lebih tadi, kita lihat apakah yang akan berlaku. Nampak tak? Dia kecilkan lagi pencarian, tinggal 90 dokumen. Kalau kita nak daripada 90 dokumen ni, katakanlah kita dah puas hati, kita nak tengok pula betul ke sesuai dengan kita. So kita boleh kat sini view abstract. Cikgu tak payah print, tuan-tuan tak payah print. Bacalah dulu. Okay, dia cerita tentang apa, sesuai tak sesuai. Kalau sesuai baru ambil. Okay. Ni ada dia punya authors, ada year, ada dia punya source dan sebagainya. Ni tajuk. Okay, kemudian di belah paparan sebelah kiri sini, kita boleh limit tu ataupun exclude. Exclude ni kita tak nak. Limit ni kita nak sampai mana ke mana. Okay, katakanlah kita nak ambil yang open source saja. Nampak ada 23. Kita klik open source. Okay, katakanlah tahun ni kita dia ada boleh view more di sini. Kalau macam saya memang cari 5 years sajalah. Kita ambil sini, sini. Katalah 2018, 17 sampai 2021 contoh dia. Ni kita biarkan. Katakanlah kita nak apa? Katakanlah kita nak artikel saja. Kita tak nak yang lain, kita kliklah di situ. Dan sebagainya lah ikut kita. And then language pun penting. Biasa saya akan pilih English. Okay, maksudnya kita limit tu sajalah kepada apa yang kita nak cari. Kita lihat apakah yang akan berlaku. Ada 90. Bila kita dah limitkan lagi, kita hanya dapat 12 dokumen. Okay, kemudian tuan-tuan tengok di sini. Ini adalah cara pencarian dia. Tuan-tuan boleh perhatikanlah macam mana cara untuk kita mencari. Yang ada limit tu semua yang kita klik-klik tadi. Ini contohnya lah. Katalah 12 ni kita nak ambil semua. Okay, sebab itu saya klik open source tadi. Kalau tuan-tuan perasan, kita klik open source. Bila open source ni, kita boleh buka kita punya artikel tu. Semua kita boleh buka. Kalau kita tak pilih open source, nampak ni open source kan? Okay, nanti kadang-kadang kita tak boleh buka dia punya artikel tu. Kita tak boleh download maksudnya. Maksudnya kita mungkin kena minta izin universiti dan sebagainya. Okay, saya ambil satu. Katakanlah saya nak ambil. Katakanlah ini integration of science learning apps based on inquiry-based science education in enhancing student science process skills. Okay, nampak dia open access. Kita pun katalah baca abstract ni. Nak tahu dia sesuai ke tak sesuai kan? Kita membaca, kita kata sesuai lah saya nak artikel ni. So, apa yang kita perlu buat ialah kita boleh download dia. Ini kalau kita nak tengok publisher dia. Kita klik kat situ. Inilah dia punya dokumen. Okay, sekarang nampak tak kat sini? Kita terus boleh download sebab dia open source. Klik dekat sini. PDF ni. Kita dah boleh nampak dokumen kita. Dan kita boleh download this file. Okay, bila kita download, kita boleh buka lah di sini. Inilah contoh file yang kita nak. Okay, kemudian bolehlah kita save. Kita download. Kemudian bolehlah buat pembacaan dan boleh buat analyze dan juga sintesis dan juga analyze daripada artikel yang kita cari. Mungkin kita nak tengok dia punya method dia apa. Kata kat sini, katalah dia kata kajian ini proses kepada fokus kepada classroom, dia cakap kan. Tapi dia kata various teaching method which teachers can use these days. Dia kata lah. Tapi dia kata banyak
Dia dapat banyak cara pengajaran yang guru boleh gunakan pada hari ini. Dia cerita tentang tradisional, kemudian dia cerita semua bla bla, kita pun ambil lah data-data dia, kemudian mungkin kita nak cari dia punya sampel, siapa yang orang ni dah buat, ni dia punya method. Contoh dia gunakan reka bentuk apa, kuasa eksperimen dekat sini, kemudian kita tengok dapatan dia macam mana, signifikan ke tidak, dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Okey, sebelum saya berundur, dekat sinilah bila kita gunakan boolean connectors and ataupun ni saya baru gunakan and, kita boleh juga gunakan or. Or adalah untuk similar. Katalah kita kata teaching science, apa lagi selain pada teaching yang seerti dengan teaching, kita boleh or katakanlah apa. Bolehlah gunakan. Okey, semoga perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat mencuba.